Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Hari ini merupakan hari ke-8 PKP ketiga dilaksanakan, iaitu sudah pun melebihi 1 minggu. Dari segi laporan PDRM, hari semalam PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia telah mengadakan sebanyak 835 sekatan jalan raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan ke atas 609,411 kenderaan. Sebanyak 50,226 pemeriksaan mengejut telah diadakan di seluruh negara dengan sebanyak 6,122 premis telah diperiksa oleh pihak berkuasa. PDRM telah menangkap 865 individu berbanding 946 individu hari sebelumnya kerana engkar PKP yang merangkumi 732 individu yang direman dan 133 individu yang dijamin polis. Seramai 1,236 individu telah pun dituduh di mahkamah. Jumlah tangkapan kumulatif engkar PKP sehingga semalam adalah seramai 17,735 individu. Seperti yang kita sedia maklum, minggu ini kita akan berpuasa. Saya percaya umat Islam tentu saja akan membuat persiapan, termasuk membeli belah untuk menyambut kedatangan Ramadan ini. Oleh itu saya ingin menasihatkan supaya merancang pembelian supaya tidak terlalu bersesak-sesak sewaktu pembelian. Dan saya harap sewaktu pembelian, sama ada di pasar atau di pasaraya sekalipun, patuhlah kepada arahan yang dikeluarkan, termasuk penjarakan sosial dan sebagainya dilaksanakan. Walaupun saya lihat jika di pasaraya memang penjarakan sosial dilaksanakan, kadang-kadang kita lihat barisan yang begitu panjang beratur untuk memasuki pasaraya. Jadi sebab itulah saya katakan bahawa boleh buat perancangan sebelum keluar, kerana di pasaraya mungkin queue-nya begitu panjang sekali. Ya, walaupun tetap mesti patuh kepada setiap arahan PKP ini. Mengenai berita palsu, sehingga semalam PDRM dan SKMM Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah membuka 237 kertas siasatan berkaitan dengan berita palsu COVID-19 berbanding dengan 229 kertas siasatan pada hari sebelumnya. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 169 masih di dalam siasatan, 24 kes telah didakwa di mahkamah, 13 telah mengaku salah dan 11 diberikan notis amaran. Mengenai sanitasi awam di bawah kawal selia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan sejak 30 Mac 2020, KPKT telah melaksanakan 3,332 operasi sanitasi di 109 zon, termasuk di 30 zon merah. Semalam, sebanyak 292 operasi sanitasi yang meliputi 81 zon di 14 negeri, termasuk 41 kawasan di Johor dan 33 kawasan di negeri Perak. Operasi sanitasi semalam merangkumi 234 bangunan kerajaan, 110 tempat awam, 174 pusat perniagaan dan 21 pasaraya. Operasi sanitasi awam telah pun selesai dilaksanakan
untuk projek-projek PPR, iaitu projek perumahan rakyat di keseluruhan zon merah dan zon kuning di seluruh negara. Mengenai pengurusan pusat kuarantin, setakat semalam sebanyak 196 pusat kuarantin telah dibuka dan beroperasi berbanding dengan 193 pada hari sebelumnya, yang mana 16,154 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 738 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan telah dikuarantin secara wajib. Seramai 15,946 rakyat Malaysia yang pulang dari negara telah dikuarantin wajib sejak 3 April 2020 dan sejak 17 April 4,218 individu telah pun selesai menjalani tempoh kuarantin wajib dan dibenarkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Mengenai keperluan asas, semalam KPDN HEP ataupun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna telah membuat pemantauan harian 25 jenis bakalan di 1,133 pemeriksaan premis perniagaan, termasuk 833 peruncit, 268 pemborong dan 32 pengilang. KPDN HEP bersama dengan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MOA sentiasa memantau bekalan makanan harian seperti beras, buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, ayam, daging, telur, susu dan susu segar di seluruh negara. Secara keseluruhannya, bekalan barang keperluan adalah mencukupi dan mampu menampung keperluan dalam negara secara berterusan. Kementerian Pertanian juga memberikan jaminan bahawa barang makanan basah seperti sayur-sayuran juga lebih daripada mencukupi. Oleh itu, orang ramai dan rakyat khususnya dinasihatkan supaya tidak bimbang dengan bekalan makanan dan keperluan harian bagi menyambut bulan Ramadan kerana ianya dijamin mencukupi. Tuan-tuan sekalian, seperti yang saya sebutkan bahawa sebelum PKP, ramai di kalangan rakyat kita berebut-rebut untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Mereka dah berada di kampung masing-masing lebih dari sebulan. Banyak yang membuat aduan, yang mengadu kepada kita, dah tak ada pakaian dah nak pakai kerana terlalu lama berada di kampung dan sebagainya. Kita faham tentang keresahan mereka dan keinginan mereka untuk pulang ke rumah mereka di tempat kerja. Kita faham ada yang bimbang, rumah mereka mungkin takut dipecah masuk dan sebagainya. Berbagai-bagai kebimbangan lagi dan mereka ingin pulang ke kampung. Setengahnya pulang bersendirian dan anak-anak mereka mungkin tinggal di rumah mereka di Kuala Lumpur sebagai contoh. Jadi mereka dipisahkan, tidak dapat bersama-sama dengan keluarga mereka selama sebulan ini. Jadi keinginan mereka untuk pulang, kerajaan tahu, begitu tinggi sekali. Lebih-lebih lagi apabila saya mengumumkan kelonggaran akan diberikan kepada pelajar-pelajar IPTA dan IPTS untuk mereka dibenarkan pulang ke kampung halaman masing-masing. Tetapi ada sedikit perbezaan. Di antara yang pulang ke kampung bersama dengan pelajar-pelajar IPTA dan IPTS. Pelajar-pelajar IPTS, kita tahu berapa jumlah mereka. Jadi lebih mudah untuk kita merancang untuk membawa mereka pulang. Dan kita juga tahu status kesihatan mereka kerana mereka berada di dalam kampus masing-masing. Dan mereka sentiasa dipantau
di dalam kampus masing-masing. Jadi sedangkan yang berada di kampung, mereka berselerak di merata-rata tempat yang kita tidak tahu jumlah mereka berada di kampung. Jika kita mempunyai perancangan untuk membenarkan mereka pulang, kita mesti tahu berapa jumlah sebenar mereka supaya kita boleh merancang untuk membenarkan mereka pulang. Jika pelajar-pelajar IPTA, mungkin kita boleh membawa mereka pulang dengan bas yang disediakan. Tetapi bagi mereka yang pulang ke kampung, kita tidak menyediakan bas dan sebagainya. Oleh itu, untuk peringkat awal, kita meminta supaya mereka melaporkan kepada polis jika mereka berkeinginan untuk pulang ke tempat kerja ataupun rumah masing-masing. Mereka boleh mula melaporkan kepada polis melalui online, iaitu melalui apps Gerak Malaysia yang mana ini adalah kolaborasi antara PDRM dan KKMN mulai 25 hari bulan April nanti. Jadi mulai 25 bulan April bolehlah mereka melaporkan, memohon kepada pihak polis secara online, maklumkan nama mereka, berapa jumlah keluarga mereka dan sebagainya untuk mereka pulang ke Kuala Lumpur dan daripada mana mereka, daripada kampung mana dan sebagainya, supaya kita boleh dapat lebih detail, supaya kita boleh bandingkan adakah mereka daripada kawasan merah, kawasan hijau dan sebagainya. Jadi kita boleh dapat detail. Bagi mereka yang tidak mempunyai telefon yang membolehkan mereka mendaftar secara online, mereka boleh melapor di balai-balai polis yang berdekatan. Bukan mesti balai polis daerah, tetapi juga balai-balai polis kecil yang berhampiran mereka, untuk memaklumkan dan memberikan detail tentang diri mereka. Walaupun untuk mengelakkan kesesakan di balai-balai polis, mereka perlu membuat temujanji dengan polis, telefon dulu ke balai polis, buat temujanji supaya kita boleh aturkan dari segi pergerakan mereka untuk ke balai polis dan sebagainya. Walaupun perkara ini masih di dalam kajian, ya. Jika pergerakan akan bermula pun, saya percaya mungkin bermula selepas 1 Mei nanti. Sebelum itu, kita jangka adalah di dalam peringkat kajian kita. Dan tidak ada jaminan lagi, ya, kerana setakat ini kita masih lagi menunggu laporan yang akan bermula pada 25 bulan nanti. Jadi setiap reports, setiap laporan ke balai polis ataupun online pun bermula 25 bulan. Dan waktu masa itulah kita akan melihat seramai mana yang nak pulang dan sebagainya. Barulah kita boleh merancang dan barulah kita boleh mengeluarkan SOP tertentu yang ketat dan sebagainya. Tapi apapun, kita akan kaji dahulu buruk dan baiknya. Lebih-lebih lagi perlu mendapatkan nasihat daripada Kementerian Kesihatan, ya. Jadi setakat hari ini kita kaji dulu. Ada sekadar kita juga mendengar, seperti saya kata, rintihan daripada rakyat kita yang mereka rasa terlalu lama berada di kampung dan ingin pulang ke rumah, tempat tinggal, tempat kerja masing-masing. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi. Seperti biasa, pesanan saya, terus tinggal di rumah bagi memastikan keselamatan diri, keluarga dan masyarakat. Stay home, stay safe. Soalan. Selamat tengah hari ya Datuk Seri. Singapura mengumumkan circuit breaker semalam sehingga 1 Jun. So dan juga diumumkan banyak sektor yang akan turut ditutup. So ini turut akan menjejaskan rakyat Malaysia yang bekerja di sana. Jadi apakah nasib rakyat kita di sana dan adakah kerajaan melihat kepulangan secara besar-besaran sekata ini? Terima kasih. Ya. Setakat hari ini seperti saya katakan belum ada kepulangan secara besar-besaran kerana kilang masih beroperasi. Malah kilang-kilang yang telah pun ditutup,
yang mana rakyat kita masih bekerja juga masih diberikan peluang, masih lagi Kerajaan Singapura memberikan mereka peluang untuk terus tinggal di sana. Tetapi untuk kepulangan beramai-ramai itu kita masih belum mendapatkan detail daripada Kerajaan Singapura. Dan kita telah pun mengarahkan, meminta supaya Menteri Sumber Manusia kita, seperti yang saya sebutkan, berunding dengan Menteri Rakan Sejawat beliau, iaitu Menteri Sumber Manusia Singapura, supaya dapat mereka berbincang. Adakah yang telah pun diberi cuti tanpa gaji tersebut akan pulang atau tidak? Dan kita telah pun berjanji bahawa kalau pulang pun adalah secara berperingkat dan tidak di dalam kumpulan yang besar di dalam satu masa. Jadi untuk jumlah berapa ramai akan pulang dan sebagainya adalah tindakan yang sedang dilaksanakan oleh Menteri Sumber Manusia kita dengan Sumber Manusia Singapura. Jadi kita dari segi kepulangan pun kita akan rancang supaya tidak berlaku kesesakan dan sebagainya. Dan seperti saya sebutkan semalam, kita akan menyediakan 10,000 bilik untuk digunakan sebagai pusat kuarantin bagi kita bersedia untuk kepulangan rakyat kita dalam jumlah yang agak besar. Okey, satu lagi. Assalamualaikum Datuk Seri. Nama saya Timur Mahir dari Bernama. Soalan saya tentang terdapat dakwaan bahawa penghuni Taman Seri Murni di Selayang tidak mendapat bantal makanan. Jadi boleh Datuk Seri ulas mengenai dakwaan ini dan sekiranya benar apa tindakan kerajaan dari aspek kebajikan untuk mereka? Kita sedang dalam tindakan, ya, kita untuk di Selayang tu kita dimaklumkan banyak syarikat-syarikat korporat dan NGO yang menyumbang. Jadi kita akan selaraskan sumbangan mereka tu untuk kita sampaikan kepada penduduk-penduduk yang dikatakan tiada makanan tersebut. Saya difahamkan perkara tersebut sedang pun diambil tindakan. Okey, kalau tidak ada, saya nak maklumkan bahawa kepada semua rakyat kita yang sedang menonton, selepas ini Yang Berhormat Menteri Kanan JKR akan membuat pengumuman sesuatu. Saya harap teruskan menonton TV supaya dapat mendengar apa dia pengumuman yang akan dibuat oleh Menteri Kanan JKR selepas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.